Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya, dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah teraju terus memacu agenda Bumiputra. Dan ini bagi saya merupakan topik yang seperti yang saya katakan cukup relevan dan cukup penting sebenarnya untuk kita semang-semang. Dan kita ada dua tetamu macam saya katakan. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Di sebelah kiri saya yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Nuraida Abdul Wahab, iaitu Eksekutif Kanan Penyelidikan Analitik dan Teknologi Maklumat Teraju. Jadi doktor, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sihat. Ini pertama kali bersama kami di ruang bicara. Pertama kali. Tapi di Bernama dah biasa. Kita follow bos. Okey, kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula sebenarnya kepada seorang lagi tetamu. Dia biasa sebenarnya bersama saya di ruang bicara ini. Jadi selamat datang semula kepada yang berbahagia Encik Nick Nazri, Nick Abdul Rahman, yang merupakan pengarah penyelidikan analitik dan teknologi maklumat di unit peneraju agenda Bumiputra ataupun Teraju. Jadi Tuan Nick, apa khabar? Alhamdulillah sihat Datuk. Sehat ya. Terima kasih banyak. Jadi satu topik yang cukup penting, yang cukup menarik. Jadi dua wakil daripada Teraju akan menerajui perbincangan berkaitan dengan topik ini. Oh ya, kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, saya juga mendapat keizinan sebenarnya daripada Tuan Nick. Kalau ada soalan-soalan ataupun perkara-perkara yang ingin anda kongsikan ataupun bangkitkan ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincangkan hari ini, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan dua talian kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baiklah, sebagai permulaan, mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan dulu pandangan daripada Tuan Nick. Kita tahulah agenda bagi membantu Bumiputra ini sebenarnya telah pun dilaksanakan agak lama sebelum merdeka lagi pun sebenarnya. Tetapi apakah secara peribadi pandangan Tuan Nick sendiri, apakah setakat ini apa yang telah pun dilakukan, baik dasar-dasarnya ataupun inisiatif yang telah dilaksanakan itu telah pun berada ataupun mencapai matlamat yang ingin dicapai, ataupun masih lagi sebenarnya ada ruang-ruang yang perlu diisi untuk memenuhi hasrat tersebut, Tuan Nick? Terima kasih Datuk. Betul seperti yang Datuk katakan, agenda Bumiputra telah bermula lebih pada 50 tahun dululah, sejak tertubuhnya dasar ekonomi baru. Tapi kita ambil sedikit sebelum dasar ekonomi baru yang ditubuhkan pada tahun 1971, terdapat pelbagai agensi-agensi yang bermandatkan Bumiputra telah diwujudkan, seperti Felda, MARA dan juga Pernas dan sebagainya. Dan kita lihat daripada evolusi dasar-dasar daripada dulu, daripada 1971 dasar ekonomi baru, ada kesinambungannya untuk meningkatkan sosioekonomi Bumiputra, memberikan pendekatan kepada pembangunan Bumiputra melalui dasar-dasar kemudiannya. Contoh dasar pembangunan nasional pada tahun 1991, dasar wawasan nasional pada tahun 2001, dan seterusnya hinggalah tertubuhnya Teraju pada tahun 2011. Dan juga dari situ kita dapat lihat 11 tahun daripada penubuhan pun terdapat wawasan kemakmuran bersama yang telah ditubuhkan, dan juga yang baru-baru ini rancangan Malaysia ke-12 merupakan dasar yang terbaru untuk pelan 5 tahun akan datang. Dan baru-baru ini pun untuk memastikan kesinambungan itu dapat dilangsungkan, tertubuhnya juga pihak kami telah melancarkan tindakan pembangunan Bumiputra 2030 untuk 10 tahun akan datang. So terdapat pelbagai inisiatif dan juga dasar-dasar, dan alhamdulillah kita dapat lihat bahawa hasil-hasil dapat membuahkan hasil. Contohnya salah satu daripada input ataupun sasaran yang telah dapat dicapai adalah sebanyak, contoh pendapatan purata Bumiputra telah berkembang lebih pada
40 kali ganda. Daripada tahun 1970-an sampailah hingga ke tahun 2019. Dan juga kita dapat lihat daripada pengembangan aset-aset pengurusan, contohnya di bawah pemodalan nasional berhad yang telah berkembang sebenarnya lebih daripada 80 kali ganda. Daripada tahun 1981 hanya ada sebanyak 3.5 bilion, tapi telah meningkat kepada lebih 300 bilion pada tahun 2019. So di situ kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai aspek peningkatan dari segi memastikan pencapaian ataupun pembangunan Bumi Putera dapat dicapai. Dari situ juga kita dapat lihat pelbagai ekosistem berkepentingan Bumi Putera yang telah ditubuhkan juga. Contohnya dari segi aspek modal insan, daripada aspek ekspor, equity korporat, keusahawanan, pelbagai agensi. Kita ada MDEC, kita ada Yayasan Peneraju, kita ada InScan dan sebagainya. Dan di dalam konteks tersebut yang menyelaraskan semua pelbagai dasar-dasar polisi-polisi Bumi Putera, tertubuhnya Teraju, ya, untuk menjadi penyelaras utama dan tidak lain dan tidak bukan bersama-sama dengan kesemua kementerian-kementerian dan juga agensi-agensi di bawah kerajaan. Sesuatu yang juga saya nak dapat pandangan Tuan Nick lah sebelum saya pergi pada Dr. Nuraida. Kalau saya suka bila Tuan menyebut tentang apa yang ingin dicapai sebenarnya, apa yang ingin dilakukan. Tetapi ekosistem itu juga merupakan satu aspek yang cukup penting. Kalau kita melihat kepada perkembangan terkini secara global, khususnya bila kita bercakap tentang ekonomi semasa, bila kita bercakap tentang situasi politik semasa, apakah itu merupakan antara cabaran-cabaran yang sebenarnya kalau tidak dikawal dengan sempurna mungkin akan memberi tekanan kepada meningkatkan sosioekonomi golongan Bumi Putera khususnya? Betul. Itu pasti, Datuk. Contohnya seperti yang kita semua sedia maklum, bukan hanya negara kita tetapi secara global kita semua dilanda oleh pandemik COVID-19. Ya. Salah satu orang kata situasi yang tidak terfikir pun akan berlaku. So di situ kita dapat lihat bahawa terdapat impak yang direct terus kepada sosioekonomi Bumi Putera. Terdapat pelbagai-bagai contoh, penutupan syarikat, pengurangan peluang pekerjaan dan sebagainya. So di situ kita tidak lain tidak bukan bahawa dasar-dasar daripada pihak kerajaan contohnya adalah amat penting untuk dipastikan menyelaras dengan keperluan semasa, contoh isu global. So bila kita lihat dari segi aspek tersebut, segala dasar ataupun polisi perlu dikaitkan rapat mungkin dengan perkembangan ekonomi dunia. Kita dapat lihat seperti saya pernah sebut sebelum ini di dalam satu laporan daripada World Economic Forum telah mengatakan bahawa dia menyatakan bahawa there's a future of jobs in Malaysia, terdiri pada 10 peluang pekerjaan yang mampu menjana pendapatan ataupun memberikan peluang yang lebih cerah. Contohnya data engineering, data scientist dan sebagainya. So di situ adalah salah satu reason ataupun sebab untuk kita menekankan bahawa keperluan polisi-polisi bergerak bersama dengan keperluan ekonomi dunia dan ekonomi semasa. Okey, Puan Dr. Nuraida, kita akuilah sebenarnya bahawa bila kita bercakap tentang kedudukan sosioekonomi golongan Bumi Putera sebenarnya memang ianya perlu dilonjakkan sebenarnya. Tetapi daripada pandangan Teraju sendirilah yang ditubuhkan pada tahun 2011, sudahkah apakah anda yakin sebenarnya Puan bahawa segala langkah yang dilakukan oleh Teraju setakat ini sebenarnya sedikit sebanyak telah pun memberikan impak ataupun kesan ke arah untuk melonjakkan lagi sosioekonomi kaum Bumi Putera khususnya? Dari segi sosioekonomi Bumi Putera, kita telah ada perubahan lah semenjak kita tubuhkan Teraju. Okey, kalau kita tengoklah, sedikit sorotan berkaitan dengan keadaan terkini Bumi Putera di Malaysia. Kalau kita tengok, pendapatan isi rumah Bumi Putera terendah berbanding kaum-kaum yang lain. Di mana walaupun terdapat peningkatan ketara dari segi pendapatan Bumi Putera sejak 1970 dengan kadar pertumbuhan tertinggi berbanding kaum Cina dan India, tetapi pendapatan Bumi Putera masih ketinggalan dan berada di bawah purata pendapatan Malaysia. Seterusnya, dari segi penglibatan Bumi Putera dalam bidang pekerjaan mahir masih rendah. Walaupun pelibatan pendidikan di peringkat terteri lebih tinggi berbanding kaum yang lain, tetapi Bumi Putera yang dalam sektor mahir itu lebih rendah. Okey.
Seterusnya kita share sikit lah kan. Dari segi Bumi Putra masih ketinggalan dalam kebanyakan bidang profesional. Walaupun 66% golongan yang bekerja di Malaysia adalah Bumi Putra, Bumi Putra hanya menguasai 2 daripada 14 bidang profesional, iaitu penolong pegawai perubatan dan jururawat. Selain itu, dari segi perusahaan kecil dan sederhana PKS Bumi Putra, kita hanya mengikuti 39.1% daripada jumlah PKS di Malaysia, di mana majoriti PKS Bumi Putra adalah bersaiz mikro. Okey, seterusnya, kalau dari segi pemilikan harta tanah kediaman Bumi Putra, dari segi nilainya masih rendah jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Okey, dari segi kita membuka potensi untuk memaksimalkan nilai tanah Rizab Melayu. Dan yang terakhir yang saya kongsikan, selepas 50 tahun dasar ekonomi baru, sasaran pemilikan ikuti korporat sebanyak 30% masih tidak tercapai. Okey, jadi salah satu objektif penubuhan teraju itu teraju unit peneraju agenda Bumi Putra yang telah ditubuhkan pada tahun 2011 oleh Jabatan Perdana Menteri sebagai satu unit strategi yang berperanan untuk meneraju, memacu dan menyelaras penyertaan Bumi Putra dalam sektor ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Dengan kata lain, teraju itu adalah penyelaras utama agenda Bumi Putra. Dan actually sebenarnya hari ini adalah ulang tahun teraju. Maksudnya kita ditubuhkan pada 8 Februari 2011. So hari ni kita dah sambut hari jadi teraju ya Cik Nik hari ni. 11 tahun dah. Orang dapat kat kek. Patut ada kek. Patut bawa kek. Okey. Tapi kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Dr. Raida, ini satu isu yang menarik. Kalau begitulah situasinya Tuan Nik, di mana silapnya? Apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa sosioekonomi Bumi Putra masih lagi tidak dapat menandingi kaum-kaum lain di negara ini? Kenapa? Dari apa yang saya boleh share daripada pandangan saya adalah dasar-dasar dan polisi-polisi yang telah ditubuhkan ataupun dikenapasti memang memberikan penekanan kepada pembangunan sosioekonomi Bumi Putra. Tidak lain tidak bukan dalam membantu meningkatkan pendapatan dan sebagainya. Tetapi pelbagai aspek yang kita perlu lihat dari segi support ataupun bantuan dari pihak kerajaan pun mungkin tidak mencukupi dari semua aspeknya. Ada kekangan dari segi resources, masa dan sebagainya. So di situ bagi saya adalah amat penting ekosistem yang dicipta untuk pembantu Bumi Putra itu seiring dan sejajar dengan satu haluan. So adalah satu direction ataupun satu sasaran yang kita semua bersetujui, adalah di mana segala program-program yang telah dikenapasti untuk mencapai sasaran tersebut. Contohnya saya beri adalah dari segi aspek peningkatan pendapatan pendengar contohnya. So kebanyakan program-program ataupun inisiatif-inisiatif dasar-dasar yang digubal adalah sepatutnya sejajar dengan mencapai objektif tersebut. Di situ yang saya akan sentuh sikit nanti berkenaan dengan tindakan pemuda putra yang mana hala tuju kami untuk 10 tahun pada masa 10 tahun yang akan datang menekankan kepentingan untuk mencapai sesuatu sasaran yang telah dikenapasti. Okey, barangkali Dr. Nur Raida juga ada pandangan yang tersendiri. Kenapa ini berlaku, dan daripada kajian yang dibuat oleh Teraju sendiri, apa kelemahan di kalangan apa kesukaran sebenarnya untuk menaikkan sosioekonomi Bumi Putra ini sebenarnya? Okey, Teraju ni kita dipacu oleh 6 bidang keutamaan. Iaitu pertamanya kita memperkukuhkan modal insan. Okey, meningkatkan equity korporat, meningkatkan kekayaan, meningkatkan pemilikan aset bukan kewangan, memperkukuhkan keusahawanan dan memperkukuhkan sistem penyampaian. Okey, jadi kita ini adalah kita punya bidang keutamaan yang kita fokus terutamanya kepada Bumi Putra. Jadi dengan kalau kita nak tengok sama ada bidang keutamaan kita itu adalah fokus yang betul atau yang betul. Jadi kita telah menggunakan data sekunda daripada pelbagai sumber statistik Bumi Putra 2020 dan sebagainya, di mana kita buat satu analisis dengan bidang-bidang keutamaan yang menjadi fokus Teraju ni. Jadi bila kita lakukan analisis,
kita dapati ke-6 bidang utama yang ditunjang teraju ini memberi impak positif dalam meningkatkan sosioekonomi Bumiputera di Malaysia. Okey, kalaulah pelbagai inisiatif sebenarnya telah pun dilakukan oleh pelbagai pihak lah, dan macam kita sebut di awal tadi, kerajaan juga sentiasa memberi perhatian yang serius Tuan Nick untuk menaikkan kedudukan sosioekonomi golongan Bumiputera. Dan kita tahu daripada pandangan anda sendirilah, tadi pun kita sebut di mana menjadi halangannya, di mana menjadi kelemahannya yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak sebenarnya, Tuan Nick. Ya. Satu aspek yang penting saya boleh kongsikan adalah dari segi aspek pendidikan. Ya, maksudnya kalau kita lihat, if saya boleh compare dengan negara yang telah membangun ataupun negara-negara maju, titik berat diberikan kepada pendidikan supaya setiap pelajar dapat improve dan dapat melangsungkan kehidupannya lebih selesa dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi. So aspek yang paling penting adalah salah satu actually daripada kita punya kajian yang kita nak jalankan pada tahun ini adalah untuk melihat apakah kesan daripada dropouts daripada sekolah yang mana yang telah memberi kesan yang impact kepada pelajar, terutama kaum Bumiputera. Contohnya ada terdapat pelbagai contoh. Mungkin daripada keluarga yang miskin, mungkin keluarga yang tidak mampu untuk membayari pendidikan dan sebagainya. Tapi kita pun perlu melihat bahawa bukan itu saja. Dari segi aspek pengangkutan, dari segi aspek mungkin budak itu ataupun pelajar tersebut adalah merupakan the breadwinner because of bapa ke mak meninggal dan sebagainya. So aspek itu yang kita akan kaji pada tahun ini untuk melihat dengan lebih dalam berkenaan dengan pendidikan. Tapi seperti saya sebut tadi, mungkin ada aspek-aspek lain. Dasar-dasar polisi-polisi kerajaan dapat memudah cara, tapi aspek yang lain satu mungkin dari segi pelibatan pihak swasta sendiri dalam sektor ekonomi. Itu adalah satu komponen yang amat penting. Salah satu komponen penggerak keluaran dalam negara kasar KDNK iaitu GDP adalah lebihan kenderaan kasar daripada syarikat swasta sendiri. Maksudnya they are the engine of growth. So di situ kita pun dapat lihat bahawa kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju, dari segi upah ataupun gaji upah pekerja adalah rendah. Di Malaysia dalam lingkungan 34 hingga 36% pada keseluruhan peratusan KDNK ada kepada gaji dan pekerja. Tapi kalau kita lihat negara seperti Jerman ataupun UK, that number dah meningkat kepada 46%, 48%. So meaning that pekerja-pekerja dapat compensation yang sepatutnya kepada mereka sebagai seorang pekerja. So di situ akan sedikit sebanyak meningkatkan peluang pendapatan penengah bagi golongan, terutamanya golongan Bumiputera. Okey, kita akan sambung lagi, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu satu panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun bersiap setia di talian kami. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum Cik Sekali dan ahli panel. Ya. Okey, soalan saya ni mengenai modal insan lah. Kita tengok Bumiputera dia kurang pelibatan dalam bidang dalam bidang teknikal lah. Contohnya perubatan. Bagaimana teraju ni nak bagi meramaikan Bumiputera ni dalam bidang perubatan. Okay. Kita tengok dia orang ni banyak tertumpu dalam bidang pentadbiran. Kita kalau bagi meramaikan ramai doktor kan daripada kalangan Bumiputera boleh buka klinik sendiri kan. Okey, yang kedua mengenai harta tanah Bumiputera. Saya tengok kalau di bandar-bandar besar, contohnya di Pulau Pinang. Banyakkan pemilikan harta tanah lebih daripada 300k ni dimiliki oleh Nam Bumi. Bagaimana caranya kita nak bagi Bumiputera ni memiliki harta tanah yang lebih daripada 300k ni? Okey, yang tu dua soalan tu. Terima kasih, minta ahli panel ulas dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Soalan-soalan yang menarik juga, dan saya percaya anda juga yang lain mungkin ada juga lagi soalan-soalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kedua ahli panel ataupun kedua tetamu saya yang berada di studio. Jadi saya ulangi lagi, gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita rehat dulu, kembali semula sebentar lagi. Ruang Bicara, mana lagi? Tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang teraju terus memacu agenda Bumiputera. Baik, tadi ada persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang. Kita akan dapatkan jawapan daripada Tuan Nik Nazri. Tapi sebelum itu, kita difahamkan ada seorang lagi pemanggil yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Datuk. Halo. Saya tak dengar suara. Yang Budiman. Ya. Saya ingat di Malaysia, Ya. Bumiputera kita biasa saja tidak nak membantu Okey. untuk menjadi kaya orang Bumiputera. Karena kalau kaya, dia akan melawan. Okey. Dia buka parti baru, dia akan melantang melawan. Sengaja. Okey. Saya ingat di Bahrain dia bagi orang-orang Bumiputera 30 hingga 40 ribu satu bulan. Tanpa bekerja, tanpa apa-apa. So apa lagi kalau Bumiputera betul-betul mau dibantu? Ya. Bagilah gaji sampai 5-6 ribu satu bulan. Ya. Apa sejak pekerjaan? Kan semua dia ada khidmatnya lah. Okey. Jelaslah untuk maju ini Bumiputera. Ini sengaja. Okey. Sengaja orang kita tidak bagi orang Bumiputera. Yang kita duit yang bertriliun yang di luar negara, Ya. yang tidak akan dapat dimasukkan di sini kerana kita tahu mungkin duit jelas. Why not itu kita pinjam sama orang Bumiputera Okey. tanpa faedah 1 juta, 2 juta, 3 juta kepada orang kita, keluarga kita. Ini kan boleh maju dan ekonomi juga akan berkembang. Duit kita juga, currency kita juga akan naik. Okey. Kena berkaitan ekonomi 2-300, mungkin dalam 2-3 ribu, 2-30 ribu jutawan. And then diorang go down untuk bisnis berniaga, kasih maju segala apa semua. Boleh kita menandangi Singapura, boleh mengalahkan currency di zona. Kerana ekonomi kita berkembang. Ya. Daripada duit tu disogok, disimpan di luar negara. Okey. Kita ambil, bagi pinjam Bumiputera tanpa faedah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Jadi Tuan Nik, kita jawab dulu kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Ada dua persoalan. Pertama ialah tentang kekurangan ataupun modal insan Bumiputera yang kurang, terutamanya di bidang-bidang profesional, dan yang kedua ialah tentang harta tanah Bumiputera yang dikatakan juga begitu berkurangan jika dibandingkan dengan golongan-golongan lain. Respon daripada anda. Alright. So berkenaan dengan soalan nombor 1, Datuk, yang kurangnya penlibatan Bumiputera dalam bidang-bidang profesional, betul seperti yang Dr. Adam sebut tadi. Kalau kita tengok bidang doktor, profesional doktor, 54.8% sahaja yang merupakan terdiri daripada Bumiputera, compare dengan peratusan pekerja Bumiputera itu sebanyak 66%. So maksudnya adalah di bawah daripada target ataupun sasaran ataupun garis panduan which is 66%. So di situ kita dapat lihat ada sedikit gap, ya. And kita lihat kalau bidang-bidang lain, contohnya pereka dalaman, pereka bangunan, arkitek, kita semua masih rendah, hanya 40% dan ke bawah. Tapi kita perlu lihat juga bahawa mungkin akan ada keperluan-keperluan baru yang kita perlu beri lebih penekanan. Contohnya bidang-bidang profesional yang baru yang telah tercipta sejaknya bermulanya pandemik COVID-19. Kita pun sedar bahawa kebanyakan daripada impak yang telah diberikan oleh pandemik COVID-19 telah menjurus kita kepada dunia digital. Ya, selebih kepada penjitilan IR 4.0 dan sebagainya. So di situ kita tengok dan kita lihat bahawa terdapat pelbagai peluang di dalam konteks sebagai satu saintis data, sebagai saintis data engineer dan sebagainya. So dalam pelan yang saya akan sebutkan sebentar nanti, telah mengenapasti beberapa aspek yang kita perlu berikan penekanan dalam menghasilkan lagi peluang-peluang profesional ini yang bukan hanya tertera di dalam apa yang saya sebut tadi, tapi peluang profesional yang baru yang lebih penting bagi saya untuk masa depan. Dan untuk soalan yang kedua berkenaan dengan harta tanah untuk Bumiputera, betul, baru-baru ni pihak kami pun telah menjalankan satu kajian berkenaan dengan rumah maupun milik, di mana rata-rata kriteria dia adalah dalam lingkungan 300,000 ke bawah, 700 kaki persegi, ada ruang-ruang asas seperti ruang tamu, ruang tidur, dapur dan sebagainya. So bila kita lihat daripada data yang kita telah kumpul dan juga analisis yang kita telah jalankan, hanya
median income 40 ataupun pendapatan median income 40 which is the M40 and the B40 and also the T20 kan, the M40 yang di Melaka saja yang mampu untuk memiliki rumah mampu milik. So di situ kita perlu lihat apakah root cause yang sebenarnya. So di situ kita dapat lihat bahawa pendapatan merupakan salah satu aspek yang penting untuk mampu memiliki aset, contohnya seperti rumah. So salah satu sasaran yang telah dikenal pasti di dalam tindakan pembangunan 2030 adalah untuk meningkatkan pendapatan pendengar dan juga pendapatan isi rumah. Ya. Dan untuk soalan yang ketiga dari segi gaji Bumiputera adalah rendah. Itu amat tepat sekali seperti Datuk Gulam kata. Seperti saya sebut tadi, memang sebagai satu negara membangun, kita masih ketinggalan dari segi kompensasi ataupun compensation kepada pekerja. Ya. Di situ perlu diberikan penekanan di mana the trickle down effect daripada sesuatu kejayaan ataupun peningkatan pendapatan syarikat perlulah kita kata translated sebagai compensation kepada pekerja-pekerja masing-masing. So dalam hala 7 baru pihak kami juga telah menekankan bahawa bukan hanya peningkatan dari segi pendapatan syarikat tetapi juga peningkatan dari segi pendapatan kepada pekerja, iaitu kita sebagai rakyat Malaysia dan juga terutamanya di bawah kaum Bumiputera. Dan kita memang dapat lihat juga dari segi data-data yang telah dilaporkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, DOSM dan sebagainya, memang dapat lihat kalau kita compare antara Bumiputera di Semenanjung dan juga Bumiputera Sabah Sarawak ada lagi ketinggalannya. So kesaksamaan tu perlu ada. So di dalam tindakan pembangunan Bumiputera 2030, hala 7 kami adalah untuk semua, bukan hanya di Bumiputera di Semenanjung, termasuk juga Sabah dan juga Sarawak. Kalau itu menjadi isu yang Nik sebut, mangkali Dr. Nalda, cuba kita kongsikan sesuatu yang mungkin lebih penting jugalah. Tadi disentuh bahawa peranan yang dimainkan oleh Teraju bukan saja untuk membantu Bumiputera di Semenanjung tetapi juga di Sabah dan Sarawak. Situasi di Sabah dan Sarawak bagaimana? Apakah mereka jauh ketinggalan jika kita bandingkan dengan rakan-rakan kita di Semenanjung sebagai satu contoh misalnya? Kalau kita lihat, kalau kita tengok Sabah dan Sarawak, dia agak ke belakang sikit daripada Semenanjung Malaysia. Jadi kita perlu satu inisiatif atau program untuk kita membantu di Sabah dan Sarawak untuk meningkatkan sosioekonomi dari segi ekonomi dan juga dari segi pendidikan. Pandangan boleh saya tambah Datuk, bila kita ada perbincangan lanjut dengan rakan-rakan kami di negeri Sabah dan juga Sarawak, kita dapati isu-isu yang dihadapi adalah isu-isu fundamental. Contohnya dari segi keperluan infrastruktur, keperluan pendidikan, keperluan akses kepada pendidikan itu penting. Contoh. So isu-isu yang ada di sana adalah amat-amat fundamental yang perlu ditangani sebelum apa-apa program ataupun inisiatif yang dapat dilancarkan ataupun dijalankan untuk majukan. So the orang kata the solution tu adalah must be targeted approach. Solution untuk Bumiputera Semenanjung adalah sekian-sekian, tapi solution untuk Bumiputera Sabah Sarawak adalah lebih targeted kepada keperluan fundamental negeri masing-masing. Okey, kita nak bercakap tentang tindakan pembangunan Bumiputera ataupun TPB 2030 yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ini juga merupakan satu perkara yang cukup penting dan satu cabaran juga kepada Teraju kerana Teraju dilantik sebagai penyelaras utama untuk program ini. Apa yang dimaksudkan dengan tindakan pembangunan Bumiputera 2030 ataupun TPB 2030 ini, Tuan Nik? Ya. TPB 2030, tindakan pembangunan Bumiputera 2030, Datuk, adalah satu hala 7, bukan hala 7 baru, tapi adalah kesinambungan daripada hala 7 ataupun dasar-dasar yang telah sedia ada. Tapi kita berikan lebih penekanan kepada keperluan untuk menjadi lebih fokus. Kita sebagai negara Malaysia telah pun masih alami pandemik COVID-19. Kita sedar bahawa terdapat limitednya resources yang kita perlu guna ataupun kita perlukan. So di situ kita sedar bahawa kita perlu lebih targeted dan juga fokus dalam menjana ataupun meningkatkan sosioekonomi Bumiputera lah. So di dalam tindakan pembangunan TPB 2030 ini telah pun menggariskan 6 sasaran utama yang telah dikenal pasti, dan
yang di mana 6 sasaran ini akan dipacu oleh 7 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, iaitu GEGA, dan juga 3 bidang transformasi ekonomi Bumiputera, iaitu Beta, dan juga 7 bidang keutamaannya seperti Dr. Aida sebut tadilah, yang di bawah Teraju sendiri. So di sini ingin saya tekankan bahawa seperti saya sebut tadi, kita perlu lebih fokus, kita perlu memastikan kesemua ekosistem Bumiputera bergerak bersama. So di situ, di bawah TPP 2030 ada 6 sasaran. Contohnya, sumbangan lebihan kendalian kasar ataupun gross operating surplus syarikat ataupun enterprise Bumiputera sebanyak 438 bilion pada tahun 2030. Meningkatkan median gaji upah iaitu sebanyak RM5,169 pada tahun 2030. 18,402 merupakan sasaran bagi pendapatan isi rumah, dan juga pemilikan kediaman Bumiputera sebanyak 4.7 juta, dan juga nisbah kadar pulangan aset sebanyak RM4,495, dan juga Bumiputera dalam pekerjaan mahir itu sebanyak 3.2 juta pekerja mahir. So di situ kita adalah sudah amat fokus. Kita ada satu sasaran yang kita akan cuba capai. Tapi untuk menjayakan sasaran tersebut, perlunya fokus juga kepada ekonomi, sektor-sektor ekonomi yang mampu berkembang rancak. Salah satu contoh saya beri adalah ekonomi digital. Seperti saya sebut tadi, dengan pandemik, macam-macam sudah ke digital. So kita sedar bahawa pentingnya di mana ekonomi digital ni akan menyumbang lebih pada 30% daripada sasaran lebihan kendalian kasar atau GOS yang saya sebut tadilah. Dan ada juga ekonomi sektor lain seperti pertanian dan komoditi, ada juga hub halal dan makanan, hub kewangan Islam, logistik, pembuatan dan juga pelancongan. Dan juga kita tidak lupa bahawa ada juga sektor-sektor ekonomi yang mampu dirancakkan lagi untuk meningkatkan sosioekonomi Bumiputera. Contohnya pertahanan dan keselamatan, defense and security, pembinaan moden iaitu focusing kepada IBS, and then juga aerospace, aeroangkasa. So ada satu sektor-sektor yang agak rancak yang kita dapat lihat lah, dapat membantu. Dan untuk menjayakan semua sektor yang saya sebut tadi adalah 7 bidang keutamaan yang memang fokus teraju pada awal lagi. Contohnya menambah baik tadbir urus, memperkukuh pendidikan dan modal insan, meningkatkan kemampanan perniagaan Bumiputera, mencipta kekayaan Bumiputera, tanah rizab Melayu, dan juga memastikan pemilikan ekuiti korporat yang lebih mampan. So di situ kita lihat bahawa adanya enablers, pemudah cara yang ada yang saya sebut tadi untuk membantu meningkatkan ataupun memacu 7 key economic growth areas tadi untuk mencapai 6 sasaran yang telah dikenal pasti. Okey, 6 sasaran itu adalah sesuatu yang cukup mencabar sebenarnya, Puan ya. 10 tahun masa yang diperuntukkan sebenarnya untuk mencapai matlamat ini. Jadi apakah doktor yakin bahawa sebenarnya Teraju boleh mencapai apa yang dihajatkan melalui TPB 2030 ni? Okay. Kalau kita lihat 6 bidang keutamaan itu merupakan bidang keutamaan yang telah difokuskan Teraju sejak daripada penubuhan Teraju 2011. Di mana bila kita buatkan satu analisis kan, kita kata menggunakan data secondary data, kita tengok kita pilih salah satu sosioekonomik, contohnya pendapatan penengah bulanan Bumiputera. Kita target pada tahun 2030 pendapatan penengah bulanan Bumiputera ada RM5,169. Jadi ke-6 bidang keutamaan tadi yang kita kata memberi impak positif, kita unjurkan kepada kita punya pendapatan penengah bulanan. Kita dapati pendapatan penengah bulanan itu meningkat, tetapi kalau kita memberi fokus kepada satu bidang sahaja, kita tak akan capai 5,169 tersebut. Di mana tapi apabila kita buat satu inisiatif atau program kepada ke-6 bidang keutamaan tersebut, barulah kita capai pendapatan penengah bulanan 5,000 yang kita target itulah yang dalam WKBT 2030. Kat sini kita dapati bahawa kita punya program atau inisiatif tidak boleh tertumpu pada satu bidang saja. Tak boleh tertumpu pada modal insan saja, pada eksekutif korporat saja, tapi kepada kesemuanya, dari segi keusahawanan, dari segi pemilikan aset, dari segi modal insan dan sebagainya lah. Dari segi Teraju sendiri, Tuan Ni, apakah
anda yakin bahawa Teraju mempunyai kemampuan untuk melaksanakan program yang disarankan ataupun diumumkan oleh Ahmad Mohamad, Perdana Menteri itu? Ya, Datuk. Kemampuan Teraju bergantung kepada daripada sokongan daripada semua pihak, ya, bukan hanya pada pihak Teraju. So sokongan daripada semua pihak seperti saya sebut tadi adalah terdiri pada semua aspek, semua layer of the governance. Contohnya daripada paling tinggi, daripada pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri, turunnya ke kementerian, kepada agensi-agensi, kepada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLC, GLIC, dan terutama yang paling penting adalah pihak swasta. So di sini agak unik di mana TPB 2030 merupakan salah satu hala tuju yang memainkan peranan bagi kedua-dua pihak, bukan hanya daripada pihak kerajaan yang perlu memberikan ataupun sebagai pemudah cara, tetapi aspek untuk menjayakan sasaran-sasaran tersebut juga terdiri pada sokongan dan juga pelibatan pihak swasta itu sendiri. Seperti saya sebut tadi, berkenaan dengan pendapatan pendengar, semuanya terdiri pada macam kita makan gaji ataupun terdiri pada orang yang bekerja di dalam sesuatu syarikat dan enterprise. So di situ kita dapat lihat bahawa pentingnya syarikat swasta, pihak swasta memainkan peranan masing-masing. Dan sebagai saya sebut tadi juga, ia merupakan salah satu hala tuju untuk 10 tahun akan datang. So dengan harapan itu kita boleh merancangkan dan memperbanyakkan lagi bentuk-bentuk sokongan, bukan hanya daripada pihak kerajaan, terutamanya daripada pihak swasta. Bila you sebut apa ni, Tuan Nik, saya suka tentang kerjasama dan juga sokongan yang diperlukan terutamanya dari pihak swasta. Ini juga merupakan satu isu yang selalu dibincangkan di luar sana. Apakah swasta bersedia sebenarnya untuk membantu Teraju untuk melaksanakan program ini? Kerana kita tahu in terms of competition selalunya timbul juga prasangka dan sebagainya, dan swasta juga ingin berada pada tahap mereka, dan mereka kalau boleh tidak mau berkongsi kehebatan mereka itu dengan golongan-golongan lain. Apakah ini juga mungkin akan menjadi satu cabaran kepada Teraju untuk melaksanakan program tersebut? Okey, betul Datuk. Itu mungkin saya boleh katakan salah satu cabaran. Tapi sebagai satu syarikat swasta ataupun enterprise swasta, competition tu berlaku bila there's no innovation. Ia hanya kepada satu aspek atau satu produk, satu servis saja. So di sini di bawah tindakan Pemuda Bumiputera 2030 kita menekankan kepada aspek inovasi juga. So that's why ia ada satu roadmap untuk ataupun hala tuju untuk 10 tahun akan datang, di mana menitik beratkan pembangunan teknologi, peningkatan teknologi dan sebagainya. So kalau saya boleh bagi contoh, salah satu KEGA atau aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, iaitu pertanian dan komuniti. Bila kita sebut pertanian tu nampak macam ke belakang lah kan, kena pakai cangkul dan sebagainya. Tapi kita lebih beri pengenalan kepada pertanian yang merupakan menitik beratkan teknologi. Contohnya precision farming, AI assisted farming dan sebagainya. Mungkin Datuk pun pernah dengar ada setengah pihak ataupun pihak swasta yang mungkin saya nak siram pokok ni pada time ni melalui hanya handphone je, daripada mobile phone je kita boleh buat. So it's all technology driven, it has to be innovation driven. So di situ walaupun ada competition, walaupun ada pertandingan di antara syarikat-syarikat swasta, tapi adalah satu competition yang sihat, ya, yang mana kita dapat melihat, dapat melahirkan ke teknologi ataupun kemampanan yang lebih baik kepada syarikat-syarikat swasta. Bila kita sebut tentang teknologi driven sebenarnya, Dr. Nuraida, apakah ini sesuatu yang sukar dicapai? Kerana kita always kaitkan teknologi driven ini dengan pendidikan dan juga pendedahan golongan Bumiputera sendiri. Tadi pun ada doktor sebut tentang betapa kita perlu memperbanyakkan lagi penglibatan golongan Bumiputera ini untuk pendidikan-pendidikan yang bersifat bersesuaian dengan kehendak market dan sebagainya. Apakah itu boleh dilakukan ataupun akan berlaku sebenarnya? Pada pandangan saya, kita sedang menuju ke arah teknologi digital. Kalau di mana Yayasan Peneraju Bumiputera ada menawarkan kos-kos berkaitan dengan digital kepada Bumiputera itu sendiri, seperti data science, data engineer, di mana kawan saya juga ada terlibat dalam mempelajari kos tersebut, di mana kita pasti dengan adanya
kemahiran tersebut, kita akan dapat meningkatkan pendapatan Bumiputera di Malaysia. Mengubah mentaliti bukan satu tugas yang mudah sebenarnya. Mengubah mentaliti dan juga penerimaan golongan Bumiputera bukan satu tugas yang mudah. Apa yang Teraju akan lakukan dalam usaha untuk cuba mengubah pemikiran mereka agar menerima apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk menjayakan TPB 2030 nanti, Tuan Nik? Ya. Mengubah mentaliti adalah salah satu aspek yang penting untuk kita memastikan kejayaan ataupun peningkatan sosioekonomi Bumiputera. Tetapi yang paling pentingnya adalah daripada segi kemampuan dan orang kata apa, minat sendiri daripada kaum Bumiputera itu sendiri. Tapi itu adalah salah satu topik yang mana kita perlu didik daripada awal lagi. Maksudnya daripada segi aspek kepentingannya pendidikan. Mulanya daripada situ kita pun dah lihat bahawa masa sekarang ni certain courses telah pun menitik beratkan topik keusahawanan. Minat kita nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk mencuburi bidang keusahawanan dan sebagainya, dan telah diberikan penekanan di bawah Kementerian Pengajian dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi dari situ juga kita nak mengubahkan mentality in the sense that pihak kerajaan sekarang adalah lebih fokus, ya, lebih fokus. Maksudnya kita telah pun menetapkan sasaran-sasaran yang kita nak capai. Seperti Datuk kata, memang it's a tall order, ya, bukan sasaran yang senang yang kita nak capai, tapi at least pihak kerajaan telah committed. Di mana di situ kita dapat lihat bahawa adalah satu is a positive sign daripada pihak kerajaan untuk mengatakan okey, kita telah ada sasaran-sasaran kita nak capai. By the way, kita perlu buat ni bersama-sama dengan pihak swasta. So di situ mentality tu berdasarkan akan improve, akan ditambah baik dengan memastikan bahawa kesemua daripada pihak, bukan hanya daripada pihak kerajaan, untuk bersama-sama dalam menjayakan sasaran kita, insyaAllah. Setakat ini daripada pengalaman Tuan sendirilah, Tuan Nik sendiri, kerjasama yang diberikan selain daripada pihak swasta, daripada kementerian lain juga yang mungkin juga perlu memainkan peranan mereka untuk menjayakan program ini, apakah Teraju berpuas hati ataupun masih lagi ada kelemahan yang perlu dilihat secara serius oleh kesemua pihak, Sultan? Datuk, if I may share, kejayaan pihak Teraju pun adalah daripada sokongan dan juga support yang telah diberikan oleh kementerian-kementerian yang ada, terutamanya kementerian-kementerian yang menitik beratkan kepada keusahawanan, pendidikan dan sebagainya. So di situ bagi pihak kami adalah semua untuk menyelaras dan memastikan program-program, inisiatif-inisiatif daripada kementerian-kementerian dan agensi-agensi berlandaskan tindakan pembangunan Bumiputera 2030. So semua pihak, terutamanya daripada pihak kerajaan, ada satu sasaran yang kita telah agree, kita dah align bersama-sama untuk kita capai pada tahun 2030, insyaAllah. So dari segi sokongan, semestinya setakat ini telah amat semarak, cuma perlu menyasarkan dan untuk align balik semua sasaran-sasaran di kementerian-kementerian dan agensi supaya berlandaskan di bawah tindakan pembangunan Bumiputera. Okey, antara program dan juga inisiatif yang disusun atur, barangkali kita boleh berkongsi dengan Dr. Nurhaydah ataupun dengan Tuan Nik sendiri, apakah telah yang dilakukan oleh Teraju setakat ini, Doktor? Antara program kita ada program-program kita membantu keusahawanan. Kita ada super yang kita baru saja kita awardkan kepada pemenang-pemenang, di mana kita membantu kepada yang muda-muda untuk keusahawan Bumiputera muda untuk memulakan bisnes mereka, startup company lah. Jadi kita bantu mereka dari segi dana untuk diorang memulakan perniagaan dan sebagainya. Kita juga ada memberi dana kepada company-company Bumiputera untuk mereka meneruskan perniagaan yang sedia ada ketika sekarang kita berada dalam pandemik, boleh membantu mereka untuk survive dalam suasana yang ketika berlaku ini. Contohnya, Datuk, if I may add, setakat ini sejak tubuhnya Teraju, kita telah pun
mencipta lebih pada 1,000 syarikat Bumiputera yang berimpak tinggi melalui program teras pihak teraju. Lebih pada 260 usahawan muda telah pun dianugerahkan bantuan kewangan di bawah program skim usahawan Bumiputera Superb kami. Lebih daripada 60 lebih bilion, if I'm not mistaken, peluang telah tercipta melalui program Cover and Compete, daripada dana kemakmuran Bumiputera, daripada dana mudah cara yang telah dilancarkan ataupun telah dilaksanakan oleh pihak teraju. Tapi itu hanyalah daripada bantuan ataupun program-program teraju sendiri. Tapi dia lebih besar pada itu, Datuk. Semua ekosistem yang saya sebut tadi, seperti contohnya daripada MARA, InScan, YPPB, dia semua pun main peranan masing-masing. So di situ kita dapat lihat bahawa untuk mencapai sesuatu sasaran ataupun di bawah sasaran TPB 2030, kita perlu synchronize to make sure that semua bersama-sama dalam mencapai sasaran kita. Sempena dengan sambutan ulang tahun teraju hari ini, sesuatu yang penting juga bagi saya adalah untuk mendekatkan teraju dengan rakyat, dengan masyarakat, terutamanya dengan golongan Bumiputera. Jadi apa yang dilakukan oleh teraju sendiri untuk memberi kesedaran bahawa teraju sentiasa berada di belakang mereka untuk membantu golongan Bumiputera meningkatkan pendapatan dan juga sosioekonomi mereka. Betul. So, salah satu yang saya sebut adalah berkenaan dengan tertubuhnya dan terlancarnya hala tuju pihak kami. Tapi ia adalah lebih pada itu sebenarnya. Pelbagai program-program yang telah kita jalankan bersama juga dengan, bukan hanya daripada pihak swasta, juga dengan pihak Institut Pengajian Tinggi, PTA contohnya, dana pembangunan usahawan Bumiputera yang kita telah lancarkan sejak tahun 2019 saya, di mana telah terdapat pelbagai program bersama dengan universiti-universiti tempatan untuk menyemarakkan lagi peluang pendapatan kepada Bumiputera di negeri-negeri masing-masing, di Sabah, di Sarawak dan sebagainya. So itu berdasarkan program-program yang kita ada. Tetapi the outreach program yang kita insya-Allah akan bermula untuk pencapaian TPB ini pada tahun ini adalah untuk mendekati diri kita bersama dengan rakyat berkenaan dengan pentingnya betul untuk bersama dengan kita dalam menjayakan hala tuju baru kita. Dan juga dari segi komunikasi yang kita lancarkan melalui sosial media dan program-program contoh macam Ruang Bicara ini adalah salah satu aspek yang kita atau inisiatif kita untuk bersama untuk menceritakan dengan lebih mendalam, dengan lebih telus kepada pendengar dan semua yang ada di sana untuk memahami dengan lebih apa yang teraju dapat lakukan, insyaAllah. Okey, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Ada lagi masa walaupun tidak begitu panjang, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Kita rehat buat kali terakhir. Okey, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Mungkin penting jugalah Tuan Nik, kita tahu seperti apa yang Tuan Nik sebut tadi, banyak program sebenarnya yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk meningkatkan tahap dan juga sosioekonomi Bumiputera. Tetapi mungkin menarik jugalah apa bezanya TPB 2030 ini jika kita bandingkan dengan program-program yang telah pun dilaksanakan sebelum ini, Tuan Nik. Ya. Bezanya ataupun uniknya TPB 2030 ini, Datuk, adalah pembangunan hala tuju ini bukan hanya daripada pihak kami saja, di mana kita telah dapat pelbagai bentuk sokongan, input, data daripada pelbagai pihak, daripada pihak kementerian, daripada pihak agensi dan terutamanya sekali daripada pihak swasta, di mana kita dapat input yang terus, di mana adalah penting untuk kita dapat input-input tersebut untuk kita memastikan bahawa program-program yang telah dicipta ataupun yang direka mampu untuk to survive the economic impact yang seperti yang kita dapat sekarang ni. Dan juga seperti sebut tadi juga adalah penting di bawah pelibatan pihak swasta juga untuk bersama-sama dalam menjayakan TPB ini. So that's why yang disebabkan itu pihak kami juga mengambil input dan mendengar cadangan-cadangan daripada pihak swasta dalam membangunkan TPB ini. Okey, kita di penghujung tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Tak tahulah
mungkin tak tahu sama ada Dr. Nuraida ataupun Tuan Nik Nazri sendiri, harapan Teraju sendirilah terhadap TPB 2030 ni, dan mungkin ada harapan yang ingin anda sampaikan, terutamanya sempena dengan sambutan ulang tahun Teraju sendiri. Silakan Tuan. Terima kasih Datuk. Harapan pihak kami adalah supaya apa-apa dasar polisi inisiatif yang telah dijalankan akan dijalankan dapat meningkatkan dan menyemarakkan lagi sosioekonomi Bumiputera. Tetapi saya sebut tadi, pihak kami tidak hanya boleh melakukan hanya pihak kami sajalah. Semua pihak perlu bersama dalam menjayakan hala tuju ataupun sasaran-sasaran ataupun objektif yang hendak dicapai pada tahun 2030. So di situ pelibatan pihak kerajaan, kementerian, agensi, syarikat berkaitan kerajaan, dan terutama sekali adalah pihak swasta sendiri, di mana yang Datuk betul pointed out tadi, kata competition will be there, tapi akan insya-Allah akan ada competition yang healthy, yang akan membantu dalam meningkatkan lagi sesuatu enterprise Bumiputera itu untuk mencapai sasaran mereka sendiri pada tahun 2020. Okey, kita juga bagi peluang kepada Dr. Nuraida, seringkali-ringkasnya harapan doktor sendiri. 10 tahun adalah satu jangka masa mungkin agak panjang, tetapi sebenarnya pendek dalam usaha untuk memenuhi cabaran yang begitu hebat untuk menjayakan TPB 2030. Tetapi apakah doktor yakin bahawa ianya boleh dicapai sekiranya semua pihak bekerjasama bersama dengan Teraju? Silakan. Kita dah ada TPB 2030, hala tuju yang bukan kami buat sendiri. Kita buat bersama-sama dengan kementerian, agensi dan yang berada di luar sana untuk membentuk satu hala tuju 10 tahun ke depan. Jadi kita semua program dan inisiatif kita perlu berfokus supaya kita capai apa yang kita target 10 tahun ke depan nanti. So, anda yakin bahawa ianya boleh dicapai? InsyaAllah dengan kerjasama ke semua pihak. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Nik Nazri. Terima kasih kepada Dr. Nuraida kerana sudi bersama dengan kita di ruang bicara ini. Dan tentunya kami juga mendoakan semoga segala apa yang ingin dilakukan oleh Teraju untuk mencayakan TPB 2030 akan menjadi satu realiti yang akhirnya akan membawa satu nikmat yang cukup hebat kepada golongan Bumiputera khususnya untuk meningkatkan sosioekonomi mereka, dan itulah target yang ingin dicapai oleh Teraju sebenarnya. Dan kami di ruang bicara juga mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah terutamanya kepada Teraju yang menyambut ulang tahun penubuhan Teraju hari ini. Jadi mungkin kita akan dapat bersama lagi di ruang bicara di masa-masa akan datang. Baik, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.